Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali lagi kita bicara secara langsung dari bilik kuliah Universiti Terbuka Open University di Rawang, di Cafe Ikhwan ya. Jadi seperti biasa kita mengamalkan normal baru sebenarnya COVID-19 ini kita kena pakai, jangan lupa ya. Jadi bila kita pakai ni maknanya kita mengikut arahan yang diberikan oleh kerajaan supaya kita menjaga kesihatan diri masing-masing. Jadi untuk bercakap melalui kuliah ni saya tak bolehlah pakai 24 jam, saya kena buka dulu ya. Jadi bila saya buka, saya nak bertanya kepada tuan-tuan satu soalan yang belum pernah saya kemukakan kepada mana-mana golongan-golongan terpelajar di seluruh dunia ya. Terutama yang berada di Universiti Harvard. Universiti Harvard ni adalah universiti yang paling terkenal di dunia. University Oxford, University Cambridge, Princeton University di mana tempat Albert Einstein memulakan perbincangan-perbincangan hebat dalam bidang fizik dan teori-teori besar dunia, di antaranya Grand Unified Theory ya. Jadi hari ini saya nak bertanya pada tuan-tuan soalan yang belum pernah dikemukakan dalam dunia ilmu. Soalan saya ialah, bolehkah tuan-tuan membaca maksud tersirat daripada pelitup muka saya ni yang ada dua line? Saya bangkit kejap. Tuan-tuan tengok line 2 ni. Jadi boleh tak tuan-tuan baca maksud tersirat yang ada dalam minda saya, di sebelah dalam otak saya yang telah saya rakam dan telah saya kupas mengenai dua jalur ke bawah ni. Berlatar belakangkan pokok ya, gambar pokok ni. Di belakang ni latar belakang pokok. Kalau nak tengok pokok sebenar, kita kena keluar bilik darjah. Okey. Jadi maksud saya, kalau anda boleh membaca apa yang telah tersirat dalam minda saya, bermakna anda mempunyai ilmu yang boleh membaca. Ini apa panggil mind reading. Mind reading ni memang wujud. Contohnya Amerika, dia menggunakan kamera. Kalau dia nak membaca minda seseorang, dia akan merakam dengan zoom ya. Matanya dirakam, kemudian bila mata itu berkelip, dia boleh membaca gelombang otak dan dia terjemahkan gelombang itu dalam komputernya. Itu kuasa besar dunia. Kerana dia nak menceroboh minda manusia, dia ada teknologi mereka. Tapi dari segi kemanusiaan itu tidak beretika. Maknanya dia telah menceroboh hak asasi manusia. Jadi kalau tuan-tuan nak menangkap gambar saya, gambar mata saya, kena duduk dari jauh lah. Gunakan zoom ya. Bila mata saya berkelip, maknanya tuan-tuan boleh baca apa maksud line yang saya letak di antara pelitup muka ni. Dua line ini. Ini yang saya baca seorang diri. Saya mentafsir maklumat yang saya sebutkan dalam The Law of Attraction. Yang saya sebut Law of Attraction ini ialah hukum daya tarikan ini ialah ada kaitannya dengan kuasa minda. Dan setiap yang kita fikir itu kita terjemahkan. We translate into maybe into data, maklumat ataupun ilmu. Jadi siapa yang boleh membaca apa yang tersirat dua line ini, bermakna anda ada ilmunya. Gunalah kepakaran masing-masing macam mana nak menterjemah mind power yang ada dalam otak saya menggunakan teknik mind reading ya. Mind reading ni memang wujud. Sebab seorang pakar jiwa daripada Universiti Putra Malaysia, Dr. Azhar, pernah menulis siapa pula mengganggu ni? Jadi kejap ni telefon berbunyi 10.59. Ini di antara cluenya.
bila ada orang telefon saya, panggilan ke tadi? Tepat jam 10.59 itu antara clue yang saya boleh bagi pada anda. 10.59 tu ada di antara jawapannya. Terletak pada ayat Quran, surah Al-An'am, ayat 59. Jadi tuan-tuan kena merujuklah kepada tafsir-tafsir Al-Quran. Antaranya tafsir Ibn Katsir, tafsir Mubin, satu lagi tafsir Al-Maraghi daripada Mesir, Mustafa Al-Maraghi. Tuan-tuan merujuk dalam kitab, dalam surah Al-An'am, Allah menyebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa indahu mafatihul ghaib. Persoalan gaib ni hanya di sisi Allah. Tuan-tuan tak akan tahu kalau saya tak beritahu apa maksud lain ini. Jadi ilmu begini ada sebenarnya. Cuma tingkatan ilmu tu mengikut ilmu masing-masing. Kalau di zaman sahabat Nabi, ada orang yang bernama Abu Khuzaifah Al-Yamani. Abu Khuzaifah Al-Yamani ini mempunyai ilmu yang boleh merenung jauh ke dalam hati manusia. Sebab itulah ramai para sahabat yang merujuk kepada beliau. Beliau dapat mengenal pasti siapakah yang datang ke majlis itu. Adakah yang datang tu musuh ataupun kawan. Dia boleh membaca terus ke hati manusia. Namanya Abu Khuzaifah Al-Yamani. Dia dianugerahkan Allah ilmu itu. Jadi makam ilmu ni tak sama. Ada orang makam ilmunya HSPM aja, dapat 15A. Tetapi nak menjangkau jauh daripada itu dia tidak mampu. Dia perlu menambah ilmu-ilmu lain supaya dia dapat merenung apa yang tersirat di sebalik kejadian Allah. Ilmu begini ialah ilmu yang perlu dituntut melalui guru-guru yang mempunyai autoriti untuk bercakap mengenai ilmu begini. Saya pernah bangkitkan isu ini dalam program Wasatiyah yang dianjur di Jabatan Perdana Menteri. Saya bangkitkan isu di mana saya menggunakan teknik melontar idea dari jauh menggunakan gelombang. Kemudian disokong oleh Dekan Fakulti Komunikasi UiTM. Dia membenarkan apa yang saya perkatakan dalam majlis itu. Rupanya yang buat kerja macam ni ialah Caltech, University California Technology, CALTCH, Caltech. California Technology ada kepakaran itu, iaitu di Amerika. Dia boleh mengesan gelombang menggunakan satu cara untuk mendapatkan maklumat. Okey? Baik. Jadi kita kena ada satu media untuk berbincang ilmu yang tinggi begini supaya banyak ilmu-ilmu yang belum pernah diteroka dapat diteroka dengan mudah. Andai kata rakyat Malaysia ini mempunyai kemahiran tersendiri yang bukan ada dalam buku teks, yang tidak ada dalam silibus di sekolah, di Kementerian Pelajaran ataupun di mana-mana universiti. Ada orang boleh belajar sendiri-sendiri untuk mendapatkan ilmu, tapi syaratnya kena ada asas, kena ada basic. Ramai orang yang membaca wahyu pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dia membaca surah itu berkenaan dengan membaca wahyu pertama yang diberikan kepada Rasulullah, iaitu di Gua Hira. Setelah dia membaca, dia letak balik kitab tu, dia rak Quran. Tetapi dia tidak memantau. Ayat tadi sebenarnya membantu untuk kita meneroka ilmu-ilmu yang disebut dalam surah tadi. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Antara ayat tu, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maknanya kita kena meneroka lebih jauh lagi. Tamadun-tamadun besar dunia yang berjaya diwujudkan atas bumi ni ialah mereka di kalangan mereka ilmuwan-ilmuwan yang mempunyai kepakaran-kepakaran untuk membangunkan sebuah tamadun
Jadi saya mengharapkan selepas ini kita boleh bangunkan tamadun di bumi Malaysia. Saya mulakan dengan kisah Nabi Adam. Ini bukunya. Hafiz, bagi terbalik ke ni? Kisah Nabi Adam ni, buku ni, bentar ya. Nabi Adam turun di India. Sebab Nabi Adam orang yang pertama. Orang yang pertama yang wujud di atas muka bumi ni. Kisah Nabi Adam kita dah baca. Kisah-kisah yang menceritakan manusia pertama, maka bertemu dengan Siti Hawa, maka disitulah bermulanya zuriat manusia ni. Pertemuan Hawa di Muzdalifah. Bila saya bayangkan tadi tentang line yang dua ni tadi, saya bagi clue je ya. Ini gambar yang saya dapat. Dia dapat di sebuah majalah di Kuala Lumpur. Tajuknya In the Black. Kemudian ada daun di sini. Saya baca kat ayat Quran tadi. Wa indahu mafatihul ghaib. Kemudian ayat berikutnya dalam surah ayat yang sama, ayat 59-60, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak selai daun pun jatuh tanpa pengetahuannya. Di sini ilmunya. Ya Allah sebut dalam Quran tentang daun-daun jatuh. Dalam bidang fizik, saya pernah dapat majalah buku daripada Maktab Mahmud Kedah, buku teks sekolah menengah. Kalau nak tahu bidang fizik, kena mengkaji daun-daun yang jatuh tu. Apa sebab daun tu jatuh? Apa faktor yang menyebabkan daun jatuh? Ada satu majalah, berita daripada akhbar, New Straits Times, Factors for Tree Shedding Leaf. Faktor yang menyebabkan daun-daun jatuh. Apa faktor yang menyebabkan daun jatuh tu? Jadi saya merujuk kepada kisah Nabi Adam balik. Nabi Adam ketika turun daripada syurga dulu, dia hanya memakai daun syurga kerana pakaiannya diambil. Jadi tuan-tuan, kita mula bertolak daripada kisah Nabi Adam untuk membangunkan tamadun manusia ni hingga zaman ini. Sebab kita berasal daripada Adam AS. Kita kembali balik merujuk kepada bagaimana Nabi Adam belajar terus dengan Allah. Bila dia turun ke bumi, maka digantikan oleh nabi-nabi berikutnya. Adam, Idris, Nuh, hingga kepada Rasulullah SAW, maka Allah turunkan Al-Quran sebagai wahyu terakhir. Wahyu terakhirnya, Al-yawma akmaltu lakum. Ya, aku sempurnakan agamamu. Ayat terakhir, iaitu surah terakhir Al-Quran. Jadi kita merujuk balik kepada semua ilmu ni di dalam Al-Quran. Cuma kalau kita nak lebih lagi, kita kena ada kajian. Kajian daripada sumber wahyu ataupun kitab-kitab besar dulu yang disempurnakan oleh ulama-ulama terdahulu. Antaranya Imam Ghazali, antaranya Imam Nawawi. Hinggalah ke hari ini, sebab ilmu ni sentiasa bertambah. Jadi saya nak tahu jawapan dari tuan-tuan. Cubalah tuan-tuan sama ada bertanya direct ataupun tuan-tuan simpan maklumat dulu untuk sesi berikut kuliah saya. Nanti saya akan berikan jawapannya. Sekiranya jawapannya tepat, maknanya kita boleh berkongsi ilmu mengenai apa yang saya perkatakan sekarang. Baik. Untuk itu tuan-tuan kena banyak membaca daripada sumber-sumber ilmu yang ada autoriti, yang ada diiktiraf, untuk kita bincang supaya hidupnya ilmu dengan muzakarah. Untuk menghidupkan ilmu ni kena ada muzakarah. Kalau kemampuan otak tak boleh sampai, saya cadangkan makan ubat otak saya. Ini ubat otak. Makan ubat otak ni saya jual. Harganya RM30 je. Anak tuan-tuan yang nak mendalami bidang pengajian, antaranya
Dia nak belajar benda-benda yang rumit. Sila beli ubat otak saya. Harganya RM30 saja. Ada ujian klinikal. Ada testimoni. Antaranya pelajar UiTM yang dah beli ubat saya ni 4 botol. Kemudian bila dia makan ubat ni, dia membuat laporan. Dia kata lepas dia makan ubat ni, otak dia rasa lapang. Kemudian dia nak drive kereta. Dia pelajar UiTM Melaka. Daripada Tanjung Malim, bergerak ke Melaka, tak bayar stop. Sebelum ni dia kena stop. Tapi lepas makan ubat ni dengan izin Allah, hakikatnya kembali pada Allah. Ya, sebab yang memberi bekah ni Allah. Ubat ni hanya sebab musabab aja. Jadi beli ubat saya ni. Kalau nak beli 4 botol lagi baik, boleh simpan di rumah. InsyaAllah ya. Jangan lupa kontak WhatsApp saya. Jadi itu saja untuk hari ini. Kalau ada tuan-tuan nak bertanya soalan-soalan, silakan dalam sesi bincang ni. Sila. Bertanya kalau tuan-tuan, kita nak bersembang. Saya Lina yang order ubat minda dah post ke. Okey Lina. Saya dah post ubat dah. Dia punya apa nama tu? Dia punya tracknya pun ada. Tracking dia nak. Tracking number tu ada. Ada saya simpan. InsyaAllah. Saya ingat. Mungkin dalam seminggu ni sampai lah kot. Saya buat dengan pol laju. Ini mana Kuala Lumpur ya? Kuala Lumpur. Ada yang dah sampai. Yang belum sampai tu insyaAllah sabar menunggu ya. Ada lagi tak? Banyak ya. Tak ada. Jadi tuan-tuan jawablah soalan saya. Tuan-tuan simpan dulu. Sesi kedua nanti saya akan beri jawapan. Tapi jawapan itu saya nak tengok selari tak dengan minda tuan-tuan. Jadi bila ada pertembungan idea, kita buat perkongsian maklumat. Ya. Dan saya dapat satu jawapan untuk memberi laluan. Kalau anda duduk di Subang Jaya, saya dah buatkan kuliah di Masjid Subang Jaya. Masjid Subang Jaya ni, saya dah rakamkan. Di antara maklumat yang saya dapat di situ ialah perkataan the meeting point. Saya dah buat satu kertas kerja saya lah. Satu maklumat kertas kerja saya. Tajuk dia, the meeting point between reveal and acquired knowledge. Jadi, Masjid Subang Jaya ada dia punya perkataan tu. Dia tulis the meeting point. Itulah satu-satu masjid yang saya jumpa perkataan the meeting point. Saya pula telah menerbitkan satu keratan yang saya tulis the meeting point between reveal and acquired knowledge. Pertembungan antara ilmu wahyu dengan ilmu akal. Dan ini saya nak cuba bangunkan dalam bentuk seminar pula. Forum. InsyaAllah. Allah. Syahidan Muhammad is watching. Hadi Pedrosa, ubat otak tu sebenarnya harganya RM30. Nombor handphone saya, ambil catat ya. 013 457 0068. Saya ulangi. 013 457 0068 ya. Saya harap anda dapat maklumatnya ya. Bagi nombor alamat penuh dan saya akan bagi nombor account bank ya. Muhammad Naim Razali is watching. And who else?
Hamzah itu dah hantar. Hasbullah is watching.